Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dapat lagi kita bersama pada majlis yang ke-29 daripada bulan 5 hari itu untuk meneruskan pembacaan kitab kita, kitab Sabilal Muhtadin karangan Al-Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, khusus dalam perbahasan berkenaan dengan haid dan nifas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Dan jika ada perempuan itu telah beradat haid dan lupa ia perempuan itu akan qadar haidnya dan waktunya dan iaitu yang mutahayyirah mutlaqah. Hari ini masuk perbahasan berkenaan dengan mutahayyirah mutlaqah. Okey, salah satu daripada bahagian istihadah yang kelima iaitu mutahayyirah mutlaqah. Dia ada satu lagi mutahayyirah muqayyadah atau mutahayyirah nisbiyah. Itu pecah dua. Mutahayyirah mutlaqah ni senang je tapi payah amal dia. Senang ya mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah ni kalau lebih sagilah. Okey. Kata musannif, dan jika ada perempuan itu telah beradat haid, yakni mu'tadah, dan yakni hal keadaan lupa ia perempuan itu akan qadar haidnya perempuan tu. Dia lupa qadar dia 6 hari ke 7 hari ke. Dan waktunya, waktu perempuan haid tu tengahan bulan ke awal bulan ke akhir bulan, tak tahu belaka. Dan iaitu perempuan tersebut tadi yang mutahayyirah mutlaqah. Apa maknanya? Arti mutahayyirah mutlaqah yang tercengang, yakni perempuan yang tercengang, yang bengong ia perempuan daripada hal haid dirinya perempuan itu. Tu okey. Itu mutahayyirah. Jadi dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah,
Dan Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Ar-Ramli rahimahullah sebut mutahayyirah itu diitlaqkan disebut mutahayyirah kerana tercengangnya perempuan itu pada perkara dirinya, pada perkara yang berlaku pada dirinya. Itu mutahayyirah. Tercengang perempuan itu daripada perkara yang berlaku pada dirinya. Nak hukum haid mana satu tak tahu. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan dalam Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj oleh Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, dalam masalah ini juga dipanggil sebagai muhayyirah. Tuhayyara yuhayyiru tahyiran wa huwa muhayyirah. Muhayyirah bukan mutahayyirah, muhayyirah. Sebab apa dipanggil muhayyirah? Kerana para fuqaha, para ulama tercengang pada perkara haid dia. Tu. Jadi mutahayyirah nisbah perempuan itu tercengang bengong. Muhayyirah nisbah fuqaha itu tercengang bengong. Tu. Okay. Jadi habis. Tu tercengang, maka wajib atas perempuan itu mengerjakan ihtiyat, hati-hati. Ihtiyat dulu kita sebut dah. Yang minggu lepas tu. Tu lah. Jadi macam mana mutahayyirah mutlaqah ni, dia mari lebih 15 hari 15 malam lah. Satu warna contohlah satu warna je. Pada hari pertama sampai hari ke-16. Hari ke-16 tu satu warna lagi. Patutnya kembali pada adat lah. Dia tak ingat pula qadar dia dan waktu dia semua. Maka wajib dia ihtiyat lah pada hari ke-16 tu. Dia mula kena ihtiyat. Tu okay. Dia mula kena ihtiyat. Siapa yang kena ihtiyat ni? Ni. Dalam bab haid nifas ni, siapa yang kena ihtiyat ni? 4 orang. Siapa yang kena ihtiyat ni? 4 orang. Yang pertama, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah pertama. Dan yang kedua, mubtada'ah mumayyizah, yang mana tidak tu mubtada'ah ghairu mumayyizah, mubtada'ah mumayyizah. Tu. Mubtada'ah mumayyizah yang tidak cukup syarat lah, yang tidak cukup syarat tamyiz, yang sepatutnya tidak cukup syarat tamyiz. Dan depa dua ni tak tahu waktu permulaan keluar darah. Tu mubtada'ah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah, mubtada'ah mumayyizah yang tidak cukup syarat tamyiz. Dia kena sepatutnya atas pandangan muktamad sehari semalam haid baki suci. Tapi dengan syarat kena tahu permulaan keluar darah tu bila. Ni dia tak ingat. Maka dia panggil mutahayyirah mutlaqah. Untuk mubtada'ah 2 orang. Yang dululah dalam Sabilah sebut, kalau tak ingat waktu permulaan keluar darah, maka dia dihukumkan mutahayyirah. Yang lagi akan datang sebutnya mutahayyirah ni. Tu. Okey, tu 2 orang. 2 orang lagi ialah mu'tadah ghairu mumayyizah dan mu'tadah mumayyizah yang tak cukup syarat tapi terlupa adat dia, qadar waktu dan qadar dan waktunya sekaligus. Maka dia ambil hukum mutahayyirah mutlaqah yang wajib ihtiyat. Tu. Dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut mutahayyirah ialah orang yang terlupa. Orang yang terlupa atau tidak tahu waktu permulaan daurnya. Iaitu seorang perempuan yang terlupa atau tidak tahu, yakni jahil waktu permulaan daurnya, daur haid dia, dan ada ataupun adatnya. Daur haid dia ataupun adat dia, dia tak tahu waktu permulaan bila, adat dia bila, sama ada pada qadar dia dan ataupun waktunya, sama ada pada qadar ataupun waktunya. Tu hal keadaan tidak berlaku tamyiz pada darah lah. Itu pada ghalib lah. Ni pada ghalib ni. Pada ghalib lah. Sebab kalau ikutkan yang mutahayyirah mutlaqah yang 4 tadi tu lah.
walaupun mubtadaah ataupun mu'tadah, mumayyizah tapi tak cukup syarat. Nak kembali pada adat tak ingat pula. Tu jadi mutahayyirah tu. Jadi mutahayyirah ialah orang perempuan yang terlupa atau tidak tahu, yakni jahil waktu permulaan daurnya ataupun adatnya, sama ada pada qadarnya atau waktunya, hal keadaan tidak berlaku tamyiz pada sifat darah. Tu. Okey. Baik. Dah kalau berlaku tamyiz tak cukup syarat. Itulah. Tu okey. Itu dalam Tuhfatul Muhtaj. Jadi oleh sebab itu dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut para ashab Syafi'iyah kalaulah seorang perempuan tu terlupa waktu sahaja, dia ingat qadar tapi terlupa waktu, ataupun sebaliknya dia ingat waktu tapi terlupa qadar, maka para ashab Syafi'iyah tidak memanggil dia sebagai mutahayyirah. Berbeza dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata walaupun dia tak ingat salah satu sahaja antara qadar dan waktu, tetap panggil mutahayyirah. Oleh sebab itu kita dalam perbahasan 3 istihadah yang belakang, dia ada mutahayyirah mutlaqah dan 2 lagi mutahayyirah nisbiyah ataupun mutahayyirah muqayyadah, diqaidkan. Yakni qaid apa? Lupa waktu ataupun lupa qadar. Itu dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Baik, tak tahu ataupun jahil di sini lagu mana? Jahil tentang waktu permulaan daur, jahil tentang adat dia, tak tahu, jahil. Jahil lah. Lagu mana jahil tu? Imam Ar-Ramli rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, jahil adat di sini dengan makna umpama ghaflah, lalai. Bila lalai tak ingat, bila tak ingat lalai tu umpama jahil. Tu. Ataupun dia ada illah yang aridah, dia ada penyakit yang mendatang atas dia. Yang dengan sebab penyakit itu, bila hilang penyakit tersebut, dia pun tercengang, dia tak tahu adat dia sebelum masa dia sakit tu lagu mana. Tu. Dia panggil illah aridah. Ada satu penyakit yang datang, menyebabkan lepas habis ilat tu, lepas habis dia sihat tu, dia nak kembali pada adat apa dia tak tahu. Tu. Umpama gila. Lepas habis gila, tiba-tiba tengok mustahadah. Dia mustahadah, nak kena kembali pada adat. Tapi tak tahu waktu adat tu, waktu dia gila, tak tahu. Tu. Sebab itulah Syekh Ali Asy-Syibrammalisi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibrammalisi, dan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia buat taswir masalah seorang perempuan yang gila waktu kecil. Waktu kecil dia gila. Contoh umur 8 tahun gila, start gila. Berterusan gila tu. Dan dalam keadaan gila tu, contoh berterusan gila tu sampai umur 12 tahun. Cukup umur 9 tahun tu dia dah keluar darah haid, tapi dia gila lah. Dia gila, dia tak tahu apa, tapi dia dah mari haid dah, ikut adat. Contohnya dia mari haid pada umur 9 tahun takriban tu, 7 hari setiap bulan, tapi dia gila lah. Dia gila sejak kecil, bukan balik, sejak kecil. Dia kecil sampailah dia haid, dan haid dia tu ikut tetap adat dia, 7 hari contohlah. Kemudian pas 12 tahun tu dia sedar, dia dah tak gila dah contohnya. Tiba-tiba waktu dia tak gila tu, dia mari darah istihadah. Yang mana istihadah dia tu tak ada tamyiz, kena kembali pada adat. Nak kembali pada adat, dia tak tahu waktu dia gila. Maka dia masuk dalam kategori mutahayyirah mutlaqah. Tu okay? Dia tak tahu adat dia sebelum ni, dia waktu gila. Ni antara illah aridah yang masuk dalam kategori jahil tentang adat dia. Tak tahu, tapi dah mari dah haid, tapi tak tahu. Tu. Nak kembali macam mana adat dia tak tahu, dia gila masa tu. Gitu taswir ulama kata. Okay. Jadi Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia tafsirkan nisyan
dia tafsirkan nisyan, ditafsirkan lupa itu dengan jahil. Okey, dia atah bayan lah tu. Okey. Nasiyat atau jahilat. Tu. Lupa ataupun jahil. Dia tafsirkan lupa dengan jahil itu, kata Syekh Syirwani, seolah-olah memberi isyarat kepada bahawa seorang manusia itu tidak disyaratkan ada pengetahuan terlebih dahulu sebelum itu berkenaan dengan haid. Okey. Tu okey. Syekh Ibn Hajar menafsirkan lupa tu dengan jahil. Syekh Syirwani kata ini seolah-olah memberi isyarat kepada bahawa seorang itu tidak disyaratkan terdahulu mengetahui suatu berkenaan haid. Sabqul ilmi, terdahulu ilmu sesuatu berkenaan dengan haid, tak syarat. Tiba-tiba lepas dia tahu tu istihadah yang dia itu sama warna lebih daripada 15 hari 9 malam, nak kena kembali pada adat, dia jahil. Kena ada syarat tak kena tahu sebelum tu dia haid? Tak ada syarat, maka dia jadi mutahayyirah mutlaqah. Tak syarat untuk mengetahui haid dia sebelum tu. Tu tak syarat. Bahkan kalau tiba-tiba dia baru tahu sekarang, tiba-tiba istihadah lalu dah yang kena kembali pada adat, maka dia tak tahu adat dia berapa, ataupun lupa ataupun ghaflah, maka kembali kepada hukum mutahayyirah mutlaqah pada hari ke-16 tu yang dia wajib ihtiyat. Tu. Okey, yang akan dibahas nantilah. Tu. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Ar-Ramli rahimahullah, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, sebut sebahagian ulama mengatakan bahawasanya hukum mutahayyirah itu sama hukumnya macam mubtada'ah ghairu mumaizah. Ni pandangan dhaif. Tadi dia kata ihtiyat, kena wajib ihtiyat, itu pandangan. Dia jadi hujan pelik. Line slow pula. Lagi sekali. Jenuh lah line slow gini. Tu. Lagi sekali. Okey, pandangan mu'tamad mengatakan orang yang mutahayyirah mutlaqah ini wajib ihtiyat atas pandangan mu'tamad. Sebahagian ulama qil kata tak. Sebahagian ulama yang 3 kitab tadi tersebut, sebahagian ulama mengatakan hukum mutahayyirah mutlaqah ni sama macam hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mana? Iaitu sehari semalam pada permulaan hari haid, bakinya suci. Tu atas pandangan azhar lah. Dia kembali kepada hukum mutahayyirah, dia kembali kepada hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah dulu, yang pandangan azharnya sehari semalam haid, sucinya khilaf ulama pada 3. Pandangan kedua kata 7 hari atau 6 hari haid. Lagu mana nak tentukan? Tengok pada nasab ataupun pilih sendiri. Ikut tu bahasan tu. Setengah ulama kata mutahayyirah mutlaqah ikut hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah yang sehari semalam haid atas pandangan azhar yang dulu-dulu tu lah. Dan sucinya baki bulan tersebut, itu atas pandangan mu'tamad. Okey. Sebab apa ulama berpandangan begitu? Sebab dia kata kalau kena ihtiyat, ihtiyat yang akan kita sebut ni, puasa kena buat, mayang kena buat, taklih jimak dan sebagainya, itu dipanggil dia panggil sebagai haraj, suatu kepayahan. Sedangkan agama Islam ni tak payah. Ad-dinu yusrun. Kalau suruh ihtiyat itu suatu kesusahan. Haraj dia panggil. Jim. Haraj itu suatu kesusahan yang berat. Sedangkan Islam tak ada kesusahan untuk membuat amal kepada dia. Maka diangkatkan al-haraj, diangkatkan kesusahan itu daripada umat. Maka tak perlu ihtiyat, cukuplah kata sehari semalam haid, baki suci. Baki 29 hari tu suci. Seperti mana mubtada'ah ghairu mumayyizah bahasan dia. Yang khilaf-khilaf tu tengok balik lah. Gitu. Tapi tu pandangan dhaif, bukan pandangan mu'tamad lah. Tu. Syekh Ibn Mulaqqin rahimahullahu ta'ala sebut dalam Umdatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, dia bagi ilat kenapa nak disamakan macam mubtada'ah mutahayyirah ni. Syekh Ibn Mulaqqin kata kerana dia serupa dari 2 sudut. Mana? Yang pertama, tak ada tamyiz.
Tak ada tamiz tak mutahayyirah? Tak ada tamiz lah. Kalau ada tamiz tak ada masalah. Mutahayyirah mutlaqah 4 orang tadi. Mubtada'ah ghairu mumayyizah, mubtada'ah mumayyizah yang tak cukup syarat, mu'tadah ghairu mumayyizah, mu'tadah yang mumayyizah yang tak cukup syarat. Empat-empat ni semua itu tak boleh tamiz. Pertama. Yang kedua, tak ada adat. Mubtada'ah tak ada adat. Yang mutahayyirah yang 4 pun tak ada adat. Sebab apa? Sebab lupa. Bila lupa seolah-olah faqdul adah. Dia punya adat tu terhapus, seolah-olah tak ada. Maka wajah syabah dia ini dua ni, iaitu dua-dua ni mubtada'ah dengan mutahayyirah mutlaqah sama dari sudut tak boleh tamiz, dari sudut faqdul adah tak ada adat. Tak ada adat dari sudut mubtada'ah, memang tak ada adat sungguh. Dari sudut mu'tadah dia tak ingat. Maka disamakan hukum dia. Itu kata Syekh Ibn Mulaqin dalam Umdah. Jadi tapi atas pandangan masyhur, Tuhfah, Mughni, Nihayah sebut atas pandangan masyhur mutahayyirah mutlaqah wajib ihtiyat. Elak kenapa kena wajib ihtiyat atas pandangan masyhur dan ia pandangan mu'tamad ni? 3 kitab Tuhfah, Mughni, Nihayah itu dia kata kerana setiap masa yang berjalan bagi dia tu ada kebarangkalian 3 benda pada dia. Sebab mutahayyirah dia tak tahu kan adat dia, patutnya kembali pada adat dia tak tahu. Hari ke-16 tu dia tak tahu. Bila hari ke-16 itu berlaku kepada dia setiap masa kebarangkalian berlaku 3 perkara. Pertama, boleh jadi haid. Kedua, boleh jadi suci. Ketiga, boleh putus darah. Berkemungkinan berlaku 3 ni. Maka dia kena ihtiyat lah. Jadi dia kena ihtiyat. Bila jadi orang ihtiyat, dia dalam masa yang sama ada 2 orang. Pertama, menjadi orang yang hukumnya suci. Kedua, menjadi orang yang hukumnya haid. Mana yang kita bagi dah nota minggu lepas. Ihtiyat tu wajib semayang, wajib puasa, tak boleh jima', tak boleh apa lagi, tak boleh tak boleh sentuh mushaf dan sebagainya tu lah. Yang ihtiyat yang dulu kita sebut lah, suruh tulis tu. Tak tu? Tu okey. Tu dia panggil elak dia. Elak kenapa wajib ihtiyat? Kerana kebarangkalian berlaku suci pada dia, haid pada dia, putus darah pada dia. Tu okey. Tu elak bagi Tuhfah, Mughni dan Nihayah. Syekh Ibn Mulaqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, dia pula kata wajib ihtiyat ni kerana darurah. Daruri, terpaksa, bukan kerana harash, bukan kerana menyusahkan dia. Yang mana pandangan pertama yang dhaif tu kata tak boleh ihtiyat sebab itu harash, itu keberatan atas perempuan nak melakukan ihtiyat, sedangkan keberatan itu terangkat daripada umat. Ibnu Mulaqin kata tak, yang kena ihtiyat ni sebab darurah, terpaksa, daruri. Bukan untuk menyusahkan dia. Itu Syekh Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala kata. Tu. Kemudian yang kena wajib ihtiyat ni semua peringkat umur ke lagu mana perempuan ni yang wajib ihtiyat bila mari mutahayyirah ni? Kata Syekh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata yang kata wajib ihtiyat tu, yang kata wajib ihtiyat ni sekira-kira yang kata wajib ihtiyat ni sekira-kira tidak sampai perempuan itu umur menopause. Tu. Makna pada waktu umur yang bukan menopause berlaku begini, maka wajib ihtiyat. Tu, okey. Kalau berlaku begini pada waktu menopause, maka tidak wajib ihtiyat. Itu kata Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu taala dan ulama mazhab Syafi'i yang lain lah. Tu. Habis itu bab ihtiyat. Habis itu masuk kitab. Qala al-musannif rahimahullah, mengerjakan ihtiyat wajib atas mustahadah mutahayyirah mutlaqah itu mengerjakan ihtiyat. Mana? Dari kerana tiap-tiap masa yang lalu atas mutahayyirah mutlaqah tadi diihtimalkan. Macam tadi kita katalah, diihtimalkan, dibarangkalikan,
ditanggungkan bagi haid dan suci dan putus darahnya haid. Intaha, tuhfah, mughni, nihayah. Tu. Okey. Jadi ada kebarangkalian berlaku, maka kena ihtiyat. Kata musannif, maka adalah ia perempuan mutahayyirah mutlaqah itu seperti hukum yang haid pada pihak haram wati tamo. Rujuk kertas tu lah. Rujuk kertas tu kita nak hurai tafsil. Ada tafsil dia haram wati ni. Hukum yang haid pada pihak haid. Kenapa tak haidah? Kerana tak perlu bezakan muannats muzakkar, kerana haid hanya orang perempuan je. Macam hamilun, tak ada hamilatun, tak cerdik dia panggil. Tu. Sebab muannats muzakkar, alamat muannats muzakkar ni untuk bezakan muzakkar muannats. Ni sekarang haid dengan hamil hanya ada pada perempuan, muannats tak ada pada muzakkar. Maka tak perlu untuk membezakan dari sudut lafaz. Maka dia ambil hukum haid pada pihak haram wati. Makna hari ke-16 tu diharamkan wati kerana ihtiyat. Haram wati. Okey, siapa yang haram wati ni? Syekh Ramli rahimahullah sebut dalam Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, haram wati tersebut dua orang, suami seorang perempuan ataupun sayyid penghulu seorang perempuan. Okey, penghulu pada hamba, isteri pada suami pada isteri. Tu kata Nihayah Muhtaj. Sebab apa kata haram wati? Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, illa, sebab kenapa haram wati itu? Kerana berlaku ihtimal haid. Maka bila berlaku ihtimal haid, ulama Syafi'iyah ihtiyat kemungkinan haid lebih berat, maka diharamkan wati. Dan kata Syekh Ibnu Mulaqin yang kata haram wati ini atas pandangan asah. Makna ada khilaf atas pandangan asah, dan dia mu'tamad, hukum dia haram suami ataupun sayyid tadi jima' dia. Tu. Kemudian Syekh Ibnu Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia buat mari kalam ulama yang bernama Al-Imam An-Nashiri. Al-Imam An-Nashiri. Dia kata apa? Imam An-Nashiri kata, Al-Imam Abu Syukail. Al-Imam Abu Syukail sebut dalam Syarah Al-Wasit. Al-Imam Abu Syukail sebut dalam Syarah Al-Wasit, haram wati itu, haram yang kata haram wati itu kalau isterinya tak sampai umur menopause. Sebab kita kata tadi umur menopause tak wajib ihtiyat. Yang wajib ihtiyat selain umur menopause. Berapa umur menopause? Tuhfah 62. Ikutlah khilaf tu. Tuhfah yang kita belajar dulu 62 tahun. 62 lah. Makna kalau datang mutahirah gini ni pada umur 62 dan ke atas, maka tak wajib ihtiyat. Tak haram lah wati. Tu okey. Tapi kalau umur yang tidak menopause, maka haram wati. Haram wati ni bila umur yang bukan menopause. Jadi kalau sampai umur kalau sampai umur menopause ni, maka haruslah jima'. Kalau sampai umur menopause berlaku begini, boleh jima', tak ada masalah, kerana tak wajib ihtiyat. Sebab apa kata boleh jima' pada waktu menopause? Elak kata Abu Syukail sebut dalam Syarah Al-Wasit. Elak kata sebab apa tak perlu untuk dia itu kenapa dia itu boleh berjima' ialah kerana hilang kebarangkalian putus darah tu. Sebab dia umur menopause. Jadi kebarangkalian haid tu tak ada. Yang beratnya kebarangkalian tidak haid. Kebarangkalian putusnya darah itu lebih kuat kerana dia umur menopause. Tu. Ini juga dikuatkan oleh kata Al-Imam Al-Mahamili rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Lubab. Okey. Habis tu.
Kita Al-Lubab, Al-Imam Al-Mahamili rahimahullahu ta'ala berpandangan umur menopause tu 60 tahun. Ikutlah hak dulu, dobit hak dulu. Saya rasa saya dah bagi banyak kot. Mazhab 4 rasanya. Tuhfah 62 tak silap. Okay. Jadi khilaf lah. Ikutlah mana-mana tu. yang pentingnya, yang kaedah yang kita pegangnya ialah wajib ihtiyat ni ialah bukan umur menopause. Umur menopause wajib tak wajib ihtiyat kerana kebarangkalian untuk haid itu tak ada. Okey, pada umur menopause. Kalau umur selain menopause, kebarangkalian haid itu ada. Tu. Habis. Habis tu. Kemudian apabila kata apa nama tadi, Abu Syukail, Al-Imam Abu Syukail tadi kata gitu, maka datang i'tirad. Tu. Datang bangkangan. Ulama pun sembang, ulama pun bahas. Tu, ulama pun bahas. Ulama pun i'tirad, ulama pun bahas. Kata apa? Ulama pun i'tirad kata yang disebutkan oleh Abu Syukail tu. Mana? Tu. Mana ni? Datang i'tirad apa yang disebutkan oleh Abu Syukair rahimahullahu ta'ala daripada hilangnya kebarangkalian haid. Hilangnya kebarangkalian haid kan? Dia kata hilang kebarangkalian haid. Mana i'tirad dia? Iaitu, kan kita kata dalam mazhab Syafi'i, kalau datang darah tu pada waktu menopause, kalau datang darah itu pada waktu menopause dengan syarat-syarat haid. Haid tak? Mazhab Syafi'i haid. Tu. Ulama i'tirad kata, kalau datang darah itu pada waktu menopause dengan syarat-syarat dia, cukup syarat-syarat dia, haid tak? Hukum dia haid. Tu hukum dia haid. Dah kenapa boleh kata ilat tak haram jima' pada waktu menopause itu dengan sebab hilangnya kebarangkalian haid, sedangkan kalau mari darah pada waktu yang menopause dengan syarat-syaratnya dihukumkan haid. Faham tu? Tu i'tirad dia. Maka dijawab Al-Imam Al-Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah jawab dalam jawab pada soalan tersebut. Mana? Dia kata tak boleh nak i'tirad gitu. Tak boleh nak i'tirad gitu. Sebab apa? Sebab harus untuk takdirkan pada masalah yang kata boleh jadi haid itu bila darah itu mumayyizah. Pula dah. Okey, boleh ditakdirkan masalah yang kata pada darah yang keluar pada waktu menopause itu boleh ditakdirkan pada masalah darah itu mumayyizah. Tu yang mana bila darah itu mumayyizah maka dapat diketahuilah dia itu haid. Sebab ada syarat-syarat haid, iaitu boleh tamyiz darah. Perkara ni berbeza daripada perkara ni berbeza daripada perkara yang masykuk, yang disyakkan padanya haid. Dalam masalah mutahayyirah ni syak mana haid, bukannya pasti haid dah. Tu. Kalau dalam umur Aisyah, umur menopause, kita ada syarat-syarat haid dan yakin itu haid dan boleh dihukumkan haid, maka hukum haid. Masalah mutahayyirah ni tak pasti haid, masykukun. Tu disyakkan padanya bila waktu haid dia tu, sebab sudah melebihi 15 hari 15 malam, maka tidak berlakulah, tidak sepatutnya berlaku i'tirad itu. Tu Ibnu Qasim pun jawab gitu. Tu. Okey. Tu masalah dia. Itulah style ulama itu. Tu. Habis. Itu haram wati. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan membaca Quran di luar sembahyang. Tak boleh baca Quran
haram baca Quran di luar sembahyang. Dah dalam sembahyang, dulu tak ada kaid pun dalam luar sembahyang. Dulu waktu hek luar sembahyang tak boleh, sembahyang pun tak boleh. Tapi mutahayyirah ni kan dia wajib hukum suci pada diri dia, iaitu wajib sembahyang. Maka wajib sembahyang kena baca Quran. Tu dari sudut pihak dia haid pula, dia haram baca Quran. Cuma dikoidkan haram baca Quran tu luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. Tu. Sebab dalam sembahyang memang kena baca Quran. Mana Fatihah? Tu. Maka di sini dia kata dan membaca Quran di luar sembahyang. Dan membaca Quran di luar sembahyang. Baca Quran di luar sembahyang hukum dia haram bagi mutahayyirah mutlaqah ni. Tu. Okey. Tu. Baca Quran di luar sembahyang, betul lah. Langkau ni. Pada pihak wati. Okey, melangkau. Dan menyentuh barang yang antara pusat dan lutut. Itu yang macam haram wati dululah. Okey. Haram antara pusat dan lutut. Haram juga dengan tiada berlapik. Dengan tiada berlapik. Macam dulu lah, bahasan dulu. Dan menyentuh mushaf. Baru masuk menyentuh mushaf tu nampak pelik. Kenapa laju kan? Dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf pun haram. Macam wahid lah. Dia dapat hukum haid mashul mushaf. Okey. Tu. Dia tak sebut sini lagi. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dalam bab masul mushaf, menyentuh mushaf, dia ada sikit syarah. Dia ada sikit syarah pada masul mushaf. Selepas itu pada bab haram al-mukthu fil masjid. Haram juga orang mutahayyirah ini duduk dalam masjid. Berhenti dalam masjid. Macam dulu lah. Berhenti dalam masjid. Dia panggil al-mukthu fil masjidi. Berhenti dalam masjid juga haram. Duduk dalam masjid. Tapi dalam kitab Tuhfah, dalam bab mutahayyirah, dia qaid sikit. Haram untuk duduk dalam masjid itu melainkan kerana nak sembahyang dalam masjid, ataupun nak tawaf dalam masjid, ataupun nak i'tikaf dalam masjid. Meskipun tiga-tiga ni sunat belaka buat. Nak sembahyang sunat, nak i'tikaf sunat, nak tawaf sunat, mesti masuk masjid. Contohnya, dia boleh masuk masjid? Boleh. Mutahayyirah mutlaqah saja. Dia boleh tak dia sembahyang sunat? Mayang apa? Mayang wudu contohnya. Kat masjid boleh tak? Boleh. Dalam Tuhfah sebut. Nak i'tikaf sunat boleh tak? Boleh. Dalam Tuhfah sebut. Nak tawaf sunat boleh tak? Boleh. Nak dalam Tuhfah sebut. Kalau wajib lagilah boleh. Okey. Kalau wajib lagilah boleh. Tu. Cuma Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Syekh Asy-Syirwani rahimahullah sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia sebut pandangan Al-Imam Ar-Ramli yang menukilkan bapak dia, yang menukilkan pandangan bapaknya Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli Al-Kabir. Dia Asy-Syamsuddin. Nihayatul Muhtaj tu Syamsuddin, bapak dia Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli. Tu. Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli, dia rad pandangan Al-Imam Al-Isnawi. Yang tadi kata pandangan yang Tuhfah tu, yang boleh masuk masjid untuk semayang, untuk i'tikaf, untuk tawaf tu, itu juga pandangan Isnawi. Imam Syihabuddin Ar-Ramli, bapa Syekh Ramli, rad pandangan Imam Isnawi yang kata boleh sembahyang dalam masjid. Dia rad tu dengan macam mana? Dia rad tu, ulama Syekh Ar-Ramli Kabir tu, dia rad hasil daripada mafhum pandangan kitab Rawdatut Talibin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata haram juga sembahyang dalam masjid tu. Sebab apa? Sebab sah sembahyang di luar masjid. Sah tak sembahyang luar masjid? Sah. Maka haram sembahyang dalam masjid. Tu. Dalam bab sembahyang dalam masjid tak boleh. Sebab apa? Sebab sah sembahyang dalam di luar masjid. Tu. Beza dengan tawaf. Beza dengan tawaf dan i'tikaf. Tawaf nak sah mesti masuk masjid, iaitu Masjidil Haram. Tu. I'tikaf nak sah mesti masuk masjid, sebab i'tikaf ni sah untuk masjid, bukan untuk luar masjid.
Gitu. Jadi i'tirad kepada al-Imam Isnawi rahimahullahu taala. Tu. Okay. Jadi kalau i'tikaf untuk tawaf, bolehlah masuk masjid. Kerana apa? Kerana dia panggil daruri. Perkara yang memang sungguh berhajat. Tawaf dengan i'tikaf ni memang berhajat sungguh pada masjid lah. Sebab memang kalau nak sah tawaf kena masjid, nak sah i'tikaf kena masjid. Kalau bab tawaf dan i'tikaf tak ada masalah. Tapi sembahyang tak boleh. Sebab sembahyang boleh sah di luar masjid. Itu pandangan dia rad, pandangan Imam Isnawi oleh Asy-Syihab Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Tapi kata Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata pandangan mu'tamad dia haram mutahayyirah mutlaqah duduk dalam masjid bagi perkara yang selain berhajat kepada masjid, umpama sembahyang, i'tikaf dan tawaf tadi. Makna pandangan mu'tamad, boleh dia sembahyang dalam masjid kerana walaupun sunat, walaupun sunat. Dan boleh dia tawaf dalam masjid dan boleh dia i'tikaf dalam masjid. Tapi tiga ni sahaja. Kalau selain daripada tiga ni dia nak duduk dalam masjid juga, hukum dia haram. Kata Ibnu Qasim, itu pandangan mu'tamad. Seperti tuhfah tadi itulah. Cuma kita datang ke i'tirad lebih merancakkan perbahasan lagi. Kita tengok perbahasan ulama. Tu. Gini mengaji gini tak, mengaji gini memang tak sedap. Dia sedap apa? Ceramah, lawak-lawak sikit, huha-huha. Macam mana? Ada faham setakat ni? Sikit-sikit. Okey lah. Ada faham lah? Tu, sikit-sikit. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sebut boleh sembahyang dalam masjid untuk solat dan tawaf. Boleh solat dan tawaf dalam masjid, tetapi dengan syarat tidak berlaku talwith. Tidak berlaku talwith. Apa talwith? Mengotori masjid dengan darah tadi. Tu, mengotori masjid dengan darah tadi. Kalau dengan sebab dia masuk masjid untuk sembahyang dan masuk masjid untuk tawaf tadi menyebabkan talwith, mengotorkan masjid dengan darah dia, hukum dia haram. Jadi haram dia haram aridhi lah. Haram sembahyang dalam masjid sebab apa? Sebab takut menitik darah. Tu haram lah, tak boleh. Dia panggil haram aridhi lah, haram yang datang. Tu dalam Mughni Nihayah Asna. Habis. Faham ataupun tidak? Tu. Okey, faham ataupun tidak? Faham faham tak apa. Jauh lagi perjalanan ni. Kita target, kita fikir target tu 7 ataupun 8 Oktober khatam. Okay, 7 ataupun 8 Oktober khatam. Set-set Yunisa boleh balik dah kau tu 7 atau 8 Oktober tu. Kau nak belah-belah. Cuba respon lagi budak Yunisa laki-laki tu. 7, 8 ada kat sini. Kau tak ada lagi. 7 atau 8 tu ada sini dah kau? Ataupun belum lagi? Kalau ada sini 7-8 khatam. Kalau tak ada, minggu depan tu ya, 14. 14 tu 14 ataupun 15 Oktober kalau macam tu. Tak apa, slow-slow. Habis kata musannif rahimahullahu taala, tu menyentuh mushaf. Okey. Tu menyentuh mushaf dan membaca Quran di luar sembahyang. Habis tu. Baca Quran. Okey. Tu menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf dan tufah dia ada sikit masuk al-mukthu fil masjid. Okey, habis tu. Dan membaca Quran di luar sembahyang. Membaca Quran di luar sembahyang, hukum dia haram. Makna kalau dalam sembahyang boleh lah, sebab dia kena wajib sembahyang. Okey, perbahasan baca Quran di luar sembahyang. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Belah-belah Zaidi ni PP kan. PP. Nanti boleh lah mari lah. Ramai sikit. Lama tak jumpa. Tapi hampa kena 2 dos lah. Tu. Janganlah satu je. Mampus aku lagi. Jadi apa panggil? Penyebab utama tersebarnya COVID, masuk paper, mampus aku. Tu kena hentam lagi. Pastikan nak vaksin lah. Vaksin 2 dos dah.
nak mari sini. Kena tak kena Covid lain cerita tu. Lepas dua-dua tu lantak hang lah nak kena tak kena. Takdir Allah Ta'ala belaka. Tu. Bukan dia harap kedus dua dus nak habis Covid-19. Tu bodoh dia panggil. Okay. Apa tadi? Baca Quran di luar sembahyang. Okey, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu taala sebut haram baca Quran itu meskipun dia takut lupa. Haram baca Quran tu kalau dia menghafal Quran 30 juzuk. Ya aku mutahairah sekarang ni, boleh tak nak baca meskipun meskipun takut lupa sekalipun haram baca. Sebab apa takut lupa sekalipun haram baca? Elat tuhfah sebut kerana dia boleh mencegah lupa dia tu, dia boleh elak lupa dia itu dengan melalukan ayat-ayat Quran dalam hati dia ataupun melihat pada mushaf tanpa sentuh lah. Kan ada phone boleh ya. Okay. Tengok pada mushaf ataupun lalu ayat-ayat suci tersebut dalam hati untuk elak lupa. Maka tak perlu berlafaz lah, malfuz tak perlu. Itu yang diajar mazhab Syafi'i untuk orang yang hafiz Quran. Tu okay. Kalau boleh gitu ataupun dia gagal mulut, bukan tahu gagal mulut, dia gerak mulut tak keluar suara. Okay. Dia baca juga, cuma baca dia tak panggil baca, dia panggil gerak mulut lah, gerak mulut tak baca tanpa bersuara. Macam duk jambi serapah lah. Yang harapnya bila bersuara tak boleh okay. Itu dalam majmuk syarah muhazzab dia bahas. Siap dia rak lagi pandangan yang kata boleh baca. Dia rak lagi. Sebab apa? Mana boleh lupa. Tu adat haid 6 atau 7 hari pun kalau seseorang itu tak mengulang Quran dia 6 atau 7 hari, dia tetap boleh ingat lagi, kata Imam Nawawi. Itu nisbah dia tu, nisbah ulama lah. Kalau kita dah banyak maksiat sekarang ni 6-7 hari tak ulang, mampu itu. Dalam majmuk dia bahas panjang. Ini tak boleh juga, haram dalam mazhab Syafi'i tu. Okey. Cuma dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, sini banyak orang hafal Quran. Tu kita apa betul tak? Kita orang bodoh nak masuk keluar nak apa? Dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut pandangan kedua kata harus baca Quran juga. Asyik baik ya. Tapi mutahairah ni jangan berlaku. Okey, lagi satu, mutahairah mutlaqah, mutahairah nisbiyah, yang dua ni nak elok ni senang ya. Okey, tak mau faham dalam mutahairah ni, okey tak apa, nak elok tiga ni senang ya. Mutahairah mana? Tulis jadual. Jadual hit tulis. Tak tulis. Ini tak bila dia main masalah insya-Allah, saya tak ingat. Mula aku tampak pun tahu tak tulis siapa suruh. Bila tak tulis, dia mari masalah mutahairah mutlaqah atau mutahairah nisbiyah. Padahal bukan. Tu. Nak elak tiga ni senang ya. Tulis dua, settle. Keluar warna apa, jam berapa, hari berapa. Nak buat macam mana ada perempuan kena gitu. Tu taklih dia gitu lah, buat macam mana. Itu pening bahan ni, nak elok dia macam mana? Senang, tulis jadual, settle lah. Tulis jadual, settle lah. Sampai tu. Okay. Jadi Umdatul Muhtaj kata, sebagian ulama kata boleh juga, tapi pandangan dhaif lah. Okey. Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu taala bahas dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia kata apa? Zahir ibarat yang kata haram baca Quran ni seolah-olah haram juga apabila seseorang itu baca Quran sebab belajar. Tu. Zahir ibarat kata haram baca Quran ni membawa juga kata haram baca Quran apabila sedang belajar. Sedang belajar kena baca Quran, contohlah. Yang mana belajar baca Quran ni fardu kifayah katanya. Nisbahlah fardu kifayah, mengaji ilmu yang fardu kifayah yang membabitkan qiraatul Quran. Mengaji tajwid umpamanya, tajwid fardu kifayah, baca bertajwid wajib. Mengaji ilmu tajwid sampai alim fardu kifayah.
Kalau dia nak mengaji ilmu tajwid contohnya, sampai yang ilmu fardu kifayah tu kena baca lah, nak tahu. Tu contohlah. Adakah haram juga bagi mutahayyirah? Fihi bahthun. Di situ Syekh Syirwani kata zahir ibarat macam haram, tapi dia kata sayugionya mudah-mudahan tidaklah begitu. Yang ni apa? Tidak haram bagi orang baca Quran untuk belajar. Ni mutahayyirah mutlaqah ya. Bukan pibak haid ni. Pibak haid siap murubus mabul. Boleh baca Quran, mampu tu. Ni mutahayyirah ni. Jangan duk fikir ke sana pula. Ni sini. Jangan sana. Pekoh ni gila. Pekoh ni banyak masalah. Jadi kita bukan bahas bab haid ni, mutahayyirah. Jadi mutahayyirah boleh. Untuk baca Quran sebab belajar, sebab ngaji. Sebab dia itu ilmu fardu kifayah. Maka bila begitu, bila baca Quran sebab belajar itu boleh, itu boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia tu diserupakan dengan sebab dia itu termasuk dalam kepentingan agama, dia panggil min muhimmatid dini. Mengaji perkara-perkara yang membabitkan baca Quran ni sebahagian daripada kepentingan agama. Maka sayogianya harus hukum dia untuk baca Quran ketika tu. Hatta Syekh Syirwani sebut bahkan harus mutahayyirah mutlaqah ini, harus mutahayyirah, bukan hayah. Mutahayyirah mutlaqah ni pegang mushaf boleh. Dan menanggung mushaf boleh. Bila? Apabila berhajat membacanya apabila berhajat kepada belajar Quran tadi itulah. Yang mana belajar Quran tadi tu, yang belajar Quran ataupun belajar sesuatu sampai tahap kena baca Quran tu, yang mana tidak kena pegang, kena tanggung mushaf, maka tanggung mushaf dan juga pegang mushaf ketika itu harus juga. Tu. Jangan duduk semabuk pula. Dah tadi kata tak boleh sentuh mushaf. Jangan ada pelik gitu. Tu bersentuh mushaf secara umum. Ni sentuh tanggung sebab dia nak baca belajar. Tu lain. Jadi Syekh Syirwani membuat istisna di situ. Tak apa dalam masalah nak belajar, kerana dia itu min muhimmatid din, sebahagian daripada kepentingan agama. Tu. Okey. Tu. Syekh Syirwani pun sebut satu masalah. Orang yang menghafal Quran, siap-siap menghafal Quran. Dengar kalau berlaku mutahayyirah lah. Tu. Laki tak ada mutahayyirah. Tu. Okey, andai kata orang yang menghafal Quran ni tak cukup lah, tak syok ataupun tak boleh lah untuk menolakkan lupa tu. Ni bukan syok sendiri ni betul-betul tak boleh. Aku ni kalau tak berlafaz ni memang aku tak boleh, nanti lupa. Aku tak boleh sekadar melalui dalam hati ataupun tengok mushaf. Ataupun dia semayang sunat. Dia baca Quran, ulang hafazan itu. Dia tak boleh nak semayang contohnya. Ada mani'. Syekh Syirwani kata. Dia nak semayang sunat untuk ulang bacaan Quran. Sebab bacaan Quran nak semayang boleh. Jadi dia nak ulang lah dalam semayang. Ada satu benda yang menghalang daripada semayang. Tak boleh ya. Dan dia ni kalau nak lalukan ayat-ayat dalam hati pun berasa tak boleh nak elok lupa tu. Dia mesti kena berlafaz juga. Maka pada ketika itu boleh dia baca Quran itu. Okey, sekali lagi, dia kalau sekadar nak melalukan ayat-ayat Quran dalam hati, dia berasa tak nak elok lupa tu. Ataupun dia nak semayang sunat, nak ulang dalam tu, sebab semayang sunat boleh baca Quran situ. Boleh lah semayang sunat, tapi ada penghalang, dia tak nak semayang sunat. Contohlah, apa-apalah penghalang dia tak boleh semayang sunat. Lalu macam mana? Nanti lupa Quran ni. Maka Syekh Syirwani kata boleh je Quran. Jadi Syekh Syirwani pandangan dia bercanggah dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada dua pandangan lah situ. Detail sikit lah Syirwani ni. Syirwani ni hasyiah, Ibnu Hajar tu syarah. Tu habis. Jadi boleh juga baca Quran, harus juga baca Quran. Dan dia baca Quran tu juga tak wajib qasak zikir. Kita mengaji Quran kan dalam bab haid, boleh baca Quran tapi qasak zikir. Boleh baca Quran tapi tak qasak apa-apa. Itlaq dia panggil, tak qasak zikir, tak qasak Quran. Boleh dua-dua ni baca Quran bagi orang haid. Baca Quran dalam keadaan zikir, niat zikir, ataupun tak niat apa-apa. Zikir tidak, Quran tidak.
dah mutahairah gini juga ke? Tak, mutahairah bahkan tidak wajib dia niat zikir, tak wajib dia itlaq, dia tak niat apa-apa, tak wajib. Bahkan boleh dia niat qasad tilawah baca Quran juga. Oh itu jadi Syekh Syirwani dia mustaqil lah pandangan dia. Yang tadi kita kata Umdah tu dia kata qila harus je Quran. Mungkin Syekh Syirwani dia bahaslah qila tu. Jadi ada keuzuran lah bagi orang mutahairah yang hafal Quran ni nak ulang Quran. Ada pun orang haid seperti mana muttaqin, seperti mana mutqin dalam mazhab Syafi'i tak boleh jugalah. Tu tak boleh juga. Macam mana kalau lupa? Syekh Imam Nawawi dah jawab dah. Macam mana nak elak lupa? Antaranya ni lah. Tetapi ya alasan kalau takut lupa juga tak ada alasan. Ulama Syafi'i kata dah boleh baca kok mulut tanpa suara. Baca kok mulut. Ramai gitu. Ulang kat situ. Itu solusi mazhab Syafi'i. Ada pun tak boleh juga, kena berlapas juga. Pergi taklid mazhab lain lah. Mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki. Okey, mazhab Maliki. Tadi mutahayyirah yang boleh sentuh Quran, yang boleh sentuh Quran, yang boleh pegang Quran waktu nak belajar Quran. Boleh. Ni kan? Ni mutahayyirah. Tapi dalam bab haid haram mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki boleh. Dalam mazhab Maliki waktu haid orang yang mengajar, orang yang belajar tentang Quran boleh tanggung dan sentuh mushaf. Tu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak boleh juga. Boleh pergi tak ni? Bahasan seronok. Okey. Sebab apa boleh sebab apa? Okey, ulama bahas sebab apa boleh qasad Quran dalam bab mutahayyirah. Sebab ulama bagi ilat dalam kitab Syirwani tu. Dia bagi ilat kenapa? Sebab hadas dia tu, keadaan hadas dia tu tak pasti. Keadaan hadas dia tu tak pasti, dan dalam masa yang sama keuzuran tu ada pada dia. Tu hadas tu tak pasti sebab dia tak tahu mana haid dia, mana istihadah, tak tahu. Tu tak tahu. Dan dalam masa yang sama ada keuzuran padanya. Jadi tak ada masalah. Adapun haid pasti dah tu haid haram. Tu kalau istihadah hadas dia panggil, pasti hadas. Pasti hadas. Kalau haid pasti uzur. Tu pasti uzur. Ni tak pasti. Dia ni dalam keadaan berhadas ke? Tidak. Dan dia dalam keadaan ada uzur. Ada keuzuran. Okey. Jadi hadahnya tak pasti dan ada keuzuran dalam masa yang sama padanya, sebab itu boleh qasad Quran. Tu okey. Ini mutahayyirah mutlaqah. Okey, dalam kitab Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu taala sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dalam Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj dia sebut kalau seseorang membaca Quran itu dituntut oleh syarak. Kalau seorang baca Quran tu dituntut oleh syarak, maka apabila orang yang baca Quran itu baca pada ayat sujud sahwi, maka orang yang mendengar dia pun sunat sujud sahwi. Sebaliknya, kalau orang yang baca Quran tu tak dituntut syarak, dia baca pada sujud sahwi, maka tak sunat orang yang mendengar sujud sahwi. Kiaslah. Contoh hik tak dituntut syarak baca Quran, dia baca masuk bab sujud sahwi. Sunat tak sujud sahwi orang yang dengar? Tak sujud sebab dia hik. Orang hik tak dituntut baca Quran, maka tak dituntut untuk sujud sahwi. Tu sujud sahwi lah dah, sujud tilawah. Sujud sahwi lah, astagfirullahalazim. Sujud tilawah bukan sujud sahwi. Dia main gitu lah. Sujud dah banyak. Sujud tilawah, sujud sahwi, sujud rukun. Okay, sujud tilawah bukan sujud sahwi. Sujud sahwi tu lupa. Tu. Kita pun dah mutahayyirah dah ni. Okay. Habis. Okey, dah dalam sembahyang lagu mana? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut, adapun dalam sembahyang maka baca Quran itu harus mutlak. Boleh. Harus mutlak. Meskipun sembahyang tu sembahyang sunat.
Meskipun sembahyang sunat. Ini beza dengan orang yang faqidut tahurain. Orang yang tak ada alat suci dua. Mana? Air tak ada, tanah tak ada. Dia kena sembahyang tak? Wajib sembahyang. Dia boleh baca surah tak? Boleh baca Fatihah saja. Adapun bacaan surah lain tak boleh. Sebab dia faqidatut tahurain. Tu. Faqidatut tahurain. Tak boleh. Kerana janabah dia pasti. Ni yang kalau dia berjanabah lah. Kalau dia berjanabah, dia tak ada air, tak ada pasir ataupun tak ada tanah, dia sembahyang tak wajib tak? Wajib. Tapi dia hanya boleh baca Fatihah saja, qadar wajib. Baca surah lain tak boleh. Baca surah lain tak boleh. Gitu. Adapun mutahayyirah boleh, walaupun sembahyang sunat sekalipun. Sebab apa? Macam tadi lah. Sebab hadas dia tak pasti. Dia ni hadas ke tidak. Jadi dia muhtamil gitu. Okay. Baik. Ulama pun bahas. Okey, boleh baca Quran. Bacaan surah sunat boleh baca tak? Bacaan surah sunat boleh baca dalam sembahyang. Qul huwallah kau contohnya. Orang mutahayyirah mutlaqah ni khilaf ulama. Tu khilaf ulama. Pandangan yang pertama disebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarh Minhaj Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah, dan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarh Minhaj. Beliau nukil daripada pandangan Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, kata bacaan surah Fatihah secara qat'i boleh, tak ada khilaf. Yang khilafnya bacaan surah. Bacaan surah boleh ke tak? Nihayah dengan Umdah ni kata boleh atas pandangan asah. Pandangan Al-Imamul Isnawi rahimahullah, dia menukilkan kata sebagai ulama, hukum dia haram baca surah selain Fatihah. Itu juga dinukilkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah dalam Hashiyatu Ibni Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Gitu habis. Okey, itu sembahyang. Okey, itu dalam bab sembahyang. Okey, sembahyang apa tadi tu? Sembahyang fardu lah. Okey, sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Baik, kalau sembahyang jenazah, kalau sembahyang nazar, Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut, walaupun sembahyang yang wajib itu ialah sembahyang nazar dan juga sembahyang jenazah, boleh orang mutahayyirah sembahyang. Dia nazar suatu sembahyang, dia tiba-tiba mutahayyirah, boleh sembahyang? Boleh. Sembahyang jenazah boleh tak? Boleh. Sembahyang jenazah pun boleh. Tu. Sebab apa boleh? Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah sebut dalam Umdatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata Al-Imamu Al-Isnawi rahimahullah bahaskan boleh itu kerana ada ihtimal suci. Bila ihtimal suci, ada kebarakalan suci, maka bolehlah. Okey. Baik. Tadi kita kata kita buat ghayah kan. Sembahyang tu boleh. Sembahyang fardu, okey, sembahyang nazar, sembahyang jenazah boleh. Sembahyang sunat boleh tak? Sembahyang sunat pun kita tadi kata meskipun sembahyang sunat itu meskipun tu ghayah liraddi. Ghayah liraddi. Kerana apa? Kerana berlaku khilaf dalam perkalangan ulama, boleh ke tak orang mutahayyirah mutlaqah ni sembahyang sunat. Berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Disebut dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah kata atas pandangan asah boleh sembahyang sunat, sama ada sembahyang sunat itu sembahyang rawatib ataupun bukan rawatib seperti sunat mutlak, boleh berlaku. Sebab apa? Kerana benda-benda sunat ni min muhimmatid, sebahagian daripada perkara-perkara yang dianggap penting dalam agama, maka sembahyang sunat boleh, sama ada rawatib ataupun bukan rawatib seperti sembahyang mutlak. Tu okey. Maka tak ada alasan lah untuk mengharamkan dia. Tak ada alasan untuk mengharamkan dia. Tu. Kemudian sembahyang sunat tadi atas pandangan asah ni, sembahyang sunat ni boleh ghayah lagi meskipun
ataupun di luar waktu sembahyang fardu sekalipun. Sepatutnya sembahyang pada waktu dia. Contoh ba'diyah zuhur. Lepas zuhur lah dia pergi sembahyang waktu asar. Boleh tak? Boleh. Tapi qada lah. Boleh tak? Boleh. Mutahayyirah mutlaqah ghayah. Boleh tu yang kata boleh sembahyang sunat di luar waktu sembahyang fardu tadi tu pandangan siapa? Raudatul Talibin Imam Nawawi, Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar, Mughnil Muhtaj Syekh Khatib. Berbeza dengan Nihayatul Muhtaj Syekh Romli. Syekh Romli kata tak boleh. Tu. Kalau luar sembahyang. Kalau luar waktu sembahyang. Tu. Itu pandangan pertama, pandangan asah. Pandangan kedua, para ulama mengatakan hukum dia haram. Haram semua. Tu. Jadi sembahyang mutahayyirah mutlaqah tak boleh sembahyang sunat langsung. Haram semua, sama ada rawatib atau mutlaqah. Itu disebut dalam Umdatul Muhtaj Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu taala. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga kata yang boleh itu rawatib saja. Adapun sembahyang sunat mutlak tak boleh. Haram. Bolehnya rawatib saja. Sebab apa rawatib saja boleh? Kerana rawatib tu dia panggil tawabi' sembahyang fardu. Tawabi' sembahyang fardu. Tawabi' lah, ikut. Bila tawabi' sembahyang fardu, maka dia seumpama menghormati sembahyang fardu. Dia ada kaitan sembahyang fardu, maka bolehlah. Sembahyang fardu boleh, maka rawatib pun bolehlah. Gitu pula. Tapi mu'tamadnya boleh belaka sebab dia kategori min muhimmatid, sebahagian daripada perkara-perkara yang penting dalam agama. Tu. Habis baca kitab dah. Habis tu. Kata musannif rahimahullahu taala, dan tawaf boleh. Tawaf sunat, tawaf wajib tadi kita dah bahas dah. Dan i'tikaf sama, i'tikaf sunat, i'tikaf wajib. Kerana diihtimalkan haid. Apa ni? Haram wati dan menyentuh barang yang antara pusat dan lutut dengan tiada berlapik, dan menyentuh mushaf dan membaca Quran di luar sembahyang, dan tawaf. Dan tawaf dan i'tikaf. Betul ni. Betul tu. Ada nuskah lain tak berasan pula. Macam pelik je. I'tikaf kena semayang. I'tikaf dengan tawaf tu boleh. Nuskah gitu lah. Nuskah lain tak berasan pula. Fana dengan ulayan tak berasan pula. Tawaf dengan tu macam ni. Macam pelik Kau nak masuk apa? Fayahrumul wat'u kadhan naflu salliul faraida masul mushaf wal qira'ah wa maqthu fil masjid illa li salah. Sama tawaf dan i'tikaf kerana diiktimalkan haid dan adalah ia seperti hukum yang suci. Dia ada pula. Ada tak kena ni. Sebab bawah tu dia ada tulis tawaf. Apa jadi gini? Tu. Pada pihak haram wati dan menyentuh barang yang terpusat dan lutut dengan tiada berlapik, dan menyentuh mushaf dan baca Quran di luar sembahyang, dan tawaf dan i'tikaf. Kau dia atah mayang tu. Takkan baca Quran di tawaf ke, mana ada. Tak ada pun lagi kitab gitu. Kerana diihtimalkan haid. Tak baik kata haram. Haram wati, haram sentuh Quran, haram baca Quran, haram tawaf. Mana boleh haram tawaf? Tak berasan ni. Kena tengok semula ni. Apa ni? Tak tahu kau ni. Sebab bawah tu tawaf boleh. Apa benda ni? Takut dia hazah ni. Sebab dalam tuhfah macam ni. Dalam tuhfah macam ni tau. Dalam tuhfah takut dia hazah je.
Dalam tuhfah gini, wa massul mushafi wal mukthu bil masjidi illa li salatin aw tawafin aw i'tikafin. Tengok, tawaf dengan i'tikaf. Takut jatuh sini. Lalau sawak ini jatuh sini ni. Tu dia ikut tuhfah sebiji ni. Sebab tu kena rujuk kitab Arab. La'alla sawak lah sini ni. Tak tahu nak tanggung lagu mana. Dan membaca Quran. Wa massul mushaf, dan menyentuh Quran dan baca Quran di luar sembahyang. Baca Quran betul lah, dia ikut sebiji dengan tuhfah ni. Tu. Tu. Ada benda jatuh ni. Rasa ya dah jatuh ni. Okey, dan membaca Quran di luar sembahyang dan berhenti di dalam masjid kecuali kerana sembahyang dan tawaf dan i'tikaf. Gitulah la'alla sawab. Dulu mengaji pun tak ada tobik ni sebenarnya. Tak ada tobik lah sini jatuh ke apa. Tapi la'alla sawab gitulah. Dan membaca Quran di luar sembahyang dan berhenti di dalam masjid kecuali untuk sembahyang dan tawaf dan i'tikaf. Gitu. Kenapa haram? Kerana diihtimalkan haid. Baru kena gitu. Kalau tidak tawaf dengan i'tikaf, haram lah ke mana? Gitulah. Baru tahu ni. Tak perasan tadi. Dan adalah ia perempuan tadi tu seperti hukum yang suci pada pihak tiada haram tolak. Tiada haram tolak. Suami boleh tolak waktu mutahayyirah mutlaqah. Dan pada wajib mengerjakan ibadat yang berkehendaklah kepada niat. Sifat bagi ibadat yang berkehendaklah kepada niat seperti sembahyang dan tawaf. Tengok tawaf boleh. Jadi ada jatuh situ. Tu. Sembahyang perlu niat, perlu. Tawaf perlu niat, perlu. Dan puasa perlu niat, perlu. Maka wajib atas nyonya perempuan tadi mengerjakan yang demikian itu. Yang demikian mana? Demikian ibadat yang berkehendak pada niat. Kerana diihtimalkan suci nyonya haid. Diihtimalkan 50-50 suci. Maka wajib buat ibadat yang berkehendak pada niat. Habis titik. Dan wajib atas perempuan mandi bagi tiap-tiap fardu, yakni tiap-tiap sembahyang fardu di dalam waktu tiap-tiap fardu. Kerana apa? Kerana diihtimalkan putus darah haid ketika tiap-tiap fardu. Ni yang ke berapa tak tahu ni. Kena wajib mandi tiap-tiap sembahyang fardu bagi mutahayyirah mutlaqah pada hari ke-16 tu. Tiap-tiap kali sembahyang fardu. Ini dibahaskan. Tiap-tiap kali sembahyang fardu ni. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut wajib mandi itu pada waktunya. Seperti Sabila lah. Wajib mandi itu dalam waktu dia, waktu sembahyang fardu lah. Nak sembahyang pun dalam waktu. Wajib pun mandi dalam waktu tu. Sebab apa kena wajib tiap waktu? Dalam Umdatul Muhtaj bi Syarh Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut kerana mandi itu taharah daruri. Macam tayamum lah. Tayamum pun taharah daruri. Tak ada ayak contohnya. Nak kena tayamum bila? Masuk waktu, kerana dia taharah daruri. Sekarang ni mandi ni sebab dia taharah daruri untuk nak sembahyang saja. Ini juga disarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah pandangan ni dalam kitabnya Al-Muharrar. Tu. Bila kata taharah daruri, wajib mubadarah tak? Wajib segera tak? Maknanya pas mandi terus sembahyang. Kan dulu kita mengaji bab isabah bila pas wuduk tu kena sembahyang dulu. Kalau buat benda sia-sia kena ambil balik, kena sempal balik benda semua tu. Dalam bab mandi taharah daruri ni kena buat mubadarah gitu juga. Kena segera sembahyang juga kah?
berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Tu berlaku khilaf, kena mubadarah segera sembahyang lepas mandi ataupun boleh buat benda lain. Berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i seperti mana sebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut mu'tamadnya tak wajib mubadarah. Lega. Tak wajib mubadarah meskipun dia taharah daruri sini. Tu. Okey. Itu sembahyang fardu. Kalau nak sembahyang sunat, kena mandi tak? Dah mandi sembahyang fardu lah. Lepas tu saya ingat sembahyang sunat, kena mandi lagi ke tak? Khilaf ulama juga. Pula lagi. Khilaf ulama juga bila nak sembahyang sunat wajib mandi ke tidak? Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad seperti disebut oleh Al-Imamur Ramli dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, pandangan mu'tamad tak wajib mandi tiap-tiap sunat. Yang wajibnya mandi tiap-tiap fardu. Mandi tiap-tiap sembahyang fardu. Syekh Ali Asy-Syibrammalisi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibrammalisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, wajib mandi tiap-tiap sembahyang fardu tu meskipun sembahyang yang dinazarkan. Nazar wajib tak? Wajib. Kau wajib nak sembahyang nazar, contoh 10 contoh sembahyang nazar lepas sembahyang dia ada nazar nak sembahyang lepas maghrib contohnya. Okey, maghrib satu mandi, nazar satu mandi. Itu okey. Dan juga solat jenazah, mandi lagi. Itu. Okey. Contohnya pas Zuhur dia nak sembahyang nazar. Tiba-tiba ada jenazah mari. Zuhur sekali mandi, nazar sekali mandi, jenazah sekali mandi. Itu juga disebut oleh Syekh Az-Ziyadi rahimahullah. Syekh Ali Asy-Syibrammalisi nukil pandangan Syekh Az-Ziyadi dalam bab ni. Okey. Jadi kena wajib mandi. Cuma persoalan timbul. Persoalan timbul. Okey. Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu taala sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata zahir ibarat ni menunjukkan bahawasanya mutahayyirah mutlaqah ni boleh sembahyang jenazah meskipun ada dah orang laki mayang. Kalau ikutkan tak payah dah lah. Dia orang perempuan mutahayyirah mutlaqah, dah ada orang lelaki dah mayang lepas dah fardu kifayah, dia nak sembahyang juga boleh tak? Boleh. Zahir ibarat kata boleh meskipun ada laki-laki. Okey, soalan, dah kalau jenazah ada 10 jenazah ada banyak, kena mandi tiap-tiap kali tiap-tiap jenazah tu kena mandi ke sekali. Maka Syekh Syirwani sebut kalau jenazah itu banyak maka cukup dengan sekali mandi sahaja. Cukup dengan sekali mandi sahaja. Habis habis dah poin hari ni. Alhamdulillah. Habis tu. Habis sikit. Tak kala masuk dah. Diihtimalkan putus darahnya pada ketika itu jika tiada tahu ia. Yang kata wajib mandi tiap-tiap waktu ni bila? Qaid. Jika tiada tahu ia mutahayyirah mutlaqah itu akan waktu putus darah. Dia tak tahu waktu putus darah. Putus darah dia tak tahu. Hak lepas tu dia tak tahu waktu putus dia maghrib ke zuhur ke, tak tahu langsung lah. Maka wajib tiap-tiap fardu dia mandi. Macam ni lah, macam ni jugalah dia kiyah pada masalah gini juga, iaitu apabila seseorang itu dia ada tinggal sembahyang pada satu hari, tapi dia tak tahu aku ni tinggal sembahyang zuhur ke, asar ke, subuh ke, isyak ke, maghrib, maka dia wajib qada semua. Tu okey. Sebab apa? Sebab dia mutahayyirah. Tu bahasa kita lah. Sebab dia tak tahu aku ni tinggal dah satu sembahyang aku tinggal ni, tapi aku tak tahu maghrib ke, subuh ke, isyak. Wajib 5 waktu sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia wajib qada semua. Sebab dia tak tahu mana satu. Tu okey. Dia tak tahu mana satu. Begitu juga kalau nazar dia terlupa. Dia bernazar, aku nak bernazar dapat sekian, poso. Selang setahun dapat sungguh benda tu, dia pun nak tunaikan nazar tapi terlupa. Aku nazar apa terlepas? Nazar apa pula dah. Maka lagu mana? Maka dia itu atas pandangan mu'tamad lah ni. Atas pandangan mu'tamad, dia wajib melakukan ibadat yang dia rasa dia nazar.
Aku rasa aku nazar sedekah kot ke puasa. Wajib buat sedekah puasa. Itu. Tu. Wajib buat sedekah puasa sebab dia terlupa. Tapi dia ingat-ingat sedekah ke puasa itu wajib buat dua-dua. Sebab untuk melepaskan nazar dia. Kalau rasa aku sedekah ke puasa ke semayang 100 rakaat, buat semua. Tu. Sebab dia kira mutahayyirah dia panggil. Contoh tu bahasa kita tu, mutahayyirah. Habis. Mana dia? Okey, dah kalau tahu dan ni istinaf bayani jawabun amma yuqal. Dan jika tahu ia perempuan mutahayyirah tadi dia akan waktu putus darah. Mana? Seperti tatkala masuk matahari yakni jatuh matahari, yakni terbenam matahari waktu maghrib. Umpama yang masuk matahari, niscaya bila kalau dia tahu, akulah putus darah, aku ingat lagi maghrib putus darah. Maghrib tu dah putus darah, maka niscaya tiada wajib atas nyonya mutahayyirah mutlaqah tadi mandi pada tiap-tiap malam atau siang, melainkan tiap malam atau siang ni tiap fardu lah. Melainkan yakni wajib mandi pada ketika masuk matahari jua, yakni sahaja, dan disembahyangkan nyonya perempuan itu dengan mandi nyonya perempuan itu akan maghrib, sembahyang maghrib lah, dan mengambil wuduk ia mutahayyirah mutlaqah bagi mengerjakan segala fardu yang lain daripada maghrib. Maknanya 4 waktu wuduk saja, tak payah mandi dah, sebab dia tahu waktu putus dia waktu maghrib. Maka yakinlah maghrib tu, pas maghrib tu suci, maka dia mandi pas maghrib tiap-tiap hari. Selagi keluar darah tu lah, tiap-tiap hari wajib mandi pas maghrib. Selain pada maghrib, wuduk saja. Kiah lah, aku ingat zuhur je lah, ingat zuhur saja wajib mandi. Selain pada tu wuduk. Tu okey. Kerana apa tu? Sebab apa dia kena mandi waktu maghrib saja, hak lain berwuduk? Kerana diihtimalkan, dibarangkalikan kemungkinan putus darah pada waktu maghrib. Kemungkinan tu ya. Tiada pada yang lain, yakni tiada pada waktu yang lainnya lain daripada maghrib. Tak ada. Bukannya selain pada maghrib, bahkan waktu maghrib dia yakin, sebab dia dah ingat, rupanya aku ingat putus bila tu, iaitu lepas maghrib aku putus. Maka lepas maghrib saja wajib mandi, selain pada tu wudu. Tu dari sudut mandi tak mandilah. Okey. Dan wajib atasnya puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok malam insya-Allah ta'ala. Tadi pun sempat murajaah, kalau tidak nak batal malam ni. Kita telah 4 jam. 4 jam, 2 jam telah 2 jam tulis kat kertas lah. 2 jam bukan 2 jam, boleh lah sejam lah, sejam setengah lebih kita. Sejam lebih itu lah. 2 jam lebih telah kita dan juga ni esok ni tak tahu esok mudah-mudahan sempat ni bab-bab payah ni dia jadi payah. Bab-bab payah dia duduk bukit ni bukit. Hari lepas habis mutahayyirah ni turun bukit terus dia mai kat muka surat 145 faslun pada menyatakan naqah. Tu senang tu pejam mata dah. Pejam mata lah. Lepas tu mari bab nifas jelek sikit lah. Nak bahas bab mutahayyirah bab istihadah nifas ni senang ya. Istihadah nifas ni senang ya. Jam atas sebelah lepas tu nak turun khatam lah kita. Tu okay. InsyaAllah khatam bulan 10 belah-belah 14 bulan belah-belah. Ikut nanti nak buat khatam ada orang ke, cakap seorang okay. Bukan senang, dah lah free. Kita bagi nota gila-gila urai gila-gila ikut kitab. Bukan duk bohong contoh ni hari ni. Kalau bohong tu kata mengaji macam ni tak sedap. Orang tak suka mengaji macam ni. Orang suka ceramah. Kita pantang sungguh ceramah ni. Kalau penuntut ilmu suka ceramah ni rugi sangat. Sebab apa? Dia taklid berceramah. Tak boleh nak taklid ke kitab, dia taklid berceramah. Jangan ceramah dia suka tu kalau salah ada kot. Mula takkan salah kot. Mula tu kita kata
Kita penuntut ilmu ni dia ada pendirian dia. Dia ada pendirian dia. Dia tak terkait dengan ustaz mana-mana, tak ada. Terkenal ke tak terkenal ke, hatta guru sendiri pun dia akan satu hari dia mustaqil, dia akan duduk diri sendiri. Dia boleh tahu mana salah mana betul berdasarkan ilmu dia, bukan berdasarkan orang lain. Kita jangan tahu benda tu salah, benda tu betul sebab orang lain kata. Jangan. Kalau kita masih lagi dalam kedudukan tahu dia salah, tahu dia betul sebab orang lain cakap, makna kita tidak lagi, masih lagi boleh berdiri dengan sendiri, masih lagi kena pimpin tangan nak berjalan macam budak-budak. Jadi kalau nak jadi dewasa, maka dia boleh berjalan dengan sendiri, nak pergi mana-mana pun dia boleh makan sana, boleh minum sini, dia boleh tahu mana betul mana salah dengan diri dia sendiri, dengan ilmu yang dia pernah belajar lah. Kalau lagi tak tahu, masih lagi taklid ke orang, oh dia kata ni salah, oh dia ni kata dia ni salah pula, dah betul. Dia tak tahu. Ustaz dia kata dia ni salah, ustaz dia kata dia ni betul, dah mana satu. Jadi kita tak ada qimah, kita tidak ada pendirian. Tak ada pendirian sebab apa? Sebab mengaji tak banyak. Tak banyak mengaji pula. Bila tak banyak mengaji, ilmu tak ada. Cuma taklid kepada ustaz saja. Itu tak mau. Sebab tu kita haramkan ceramah. Melainkan ceramah tu bila nak isi masa kosong, memang dah habis mengaji kitab 8-9 majlis dah, nak relax-relax dengar-dengar ceramah-ceramah. Tak apalah tu, aku pun dengar juga. Tu ni dah lah free tu Zabilah. Tak ada orang pun, tak ada free. Biasanya orang berbayar lah. Free ni pun kalau free pun hurai gitu-gitu ya. Tak ada hurai gila-gila gini. Siap rujuk domain sebagainya. Kalau silap tu minta maaf lah, memang ada silap lah kalau ada silap tu. Telah kitab pula 2 jam lebih. Masa tu kalau ikutkan kena bayar tu. Tu. Okay. Kalau ulama dulu mengajar satu huruf, anak murid guru mengajar satu huruf saja, anak murid bayar 1000 dirham. Itulah kitab penuntut ilmu, pelita penuntut. Tu. Satu huruf mengajar, satu huruf saja. Bukan satu ayat, satu huruf 1000 dirham. Sebab apa? Mahal ilmu tu. Hebat. Tu okey. Wallahu a'lam lah. Sambung pula pada esok malam insya-Allah taala. Mudah-mudahan sempatlah murojaah tu. Okey, adakah setakat ni faham? Lupa nak bagi tahu. Lupa nak tanya. Faham ataupun tidak setakat ni? Tu. Tak boleh kembali mana? Tidak boleh kembali tidak boleh kembali kepada adat sebab lupa bilangan ketika adat. Tidak boleh kembali kepada adat sebab lupa bilangan ketika adat. Adat dia 7 hari ke 8 hari ke dia tak tahu. Tu. Jika dia lupa juga hari yang selepas adat tu, hari yang selepas adat tu hari apa? Dikira masa mana jika dah tersedar dan gila tu? Yang tersedar gila tu, dia dalam bab gila ni, contoh dia waktu kecil dia gila. Waktu kecil tu 7 tahun lah contohnya, keluar darah pun kahit pun. Dia berterusan gila tu, gila-gila sampai lah umur 12 tahun. Okey, umur 9 tahun tu dia dah keluar darah, dah haid. Dan haid dia teratur lah. Tu masalah contoh ni. Haid dia teratur 7 hari. Sampai lah umur 12 tahun, tiba-tiba lepas umur 12 tahun tu dia sedar. Maksud apa sedar ni? Dia dah sembuh contohnya. Dia dah sembuh. Hari dia sembuh tu mari dah. Okey, lepas pada tu mari dah contohnya. Ataupun bukan sembuh tu, lepas pada sembuh tu dia mari dah. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai tiba-tiba hari ke-16 darah merah semua. Bila darah merah semua, ghairu mumaizah. Dia dah mu'tadah dah sebab dia dah pernah ada haid, cuma dia tak tahu, dia gila masa tu, dia tak tahu lah. Dah nak kembali pada mana adat dia. Itu yang fungsi dia tak tahu tu. Itu dia panggil jahil. Dia tak tahu. Dia sepatutnya kembali pada adat tapi dia tak tahu. Aku ni dulu bagi haid tapi aku tak tahulah masa tu aku gila, mana aku nak tahu. Tu. Nak tahu bila, maka di situ dia dihukumkan mutahayyirah mutlaqah. Tu okey. Mutahayyirah mutlaqah. Dia nak kembali kepada adat tapi tak boleh. Dia sepatutnya kembali pada adat sebab 16 hari mari darah merah saja. Sebab tapi tak boleh nak kembali pada adat sebab sebelum ni dia gila. Tu. Sebab sebelum ni dia gila. Tu dia panggil jahil. Jahil tak tahu. Aku kena kembali pada adat ni tapi tak tahu tak tahu. Maka mutahayyirah. Adapun yang normal ni, ni lain pula. Ini dah beradat elok dah.
Tiba-tiba mari bab istiadah, dia tak cantik contohnya. Oh, tak cantik. Tiba-tiba mari dia nak kembali pada adat. Tak tahu, lupa. Ni yang salah kan. Ni panggil nisyan, lupa. Lupa ataupun ghaflah. Min nahwil jahli. Ghaflah. Aduh dan yang mutahayyirah mutlaqah ni 4 orang tu lah. Mubtada'ah ghairu maizah. Okey, mubtada'ah ghairu maizah. Haid dia sehari semalam. Dengan syarat dia tahu waktu permulaan dia. Tiba-tiba terlupa. Tak boleh mutahayyirah mutlaqah. Mubtada'ah mumaizah tak cukup syarat. Kena kembali kepada hukum sehari semalam haid baki suci. Dengan syarat tahu permulaan haid dia bila. Tak tahu juga. Mutahayyirah mutlaqah. Mu'tadah ghairu mumaizah, kena kembali pada adat. Tak tahu lah bila. Mutlaqah. Mu'tadah mumaizah, tak ada syarat, kena kembali kepada adat juga. Tiba-tiba tak tahu juga waktu dan kadar. Mutahayyirah mutlaqah. 4 orang. Sama lah 4 ni, memang 4 ni pun. Cuma masa mubtada'ah tu dia kata kan, kalau tak ingat waktu permulaan maka kena hukum mutahayyirah. Yang lagi akan datang bahasnya bila? Ni mutahayyirah ni, yakni wajib ihtiyat. Tu ya nak kata. Wajib ihtiyat mana? Dari sudut tak boleh sembahyang, kena sembahyang, kena puasa. Tak boleh wati, tak boleh sentuh Quran, tak boleh baca Quran. Kena mandi setiap waktu. Setiap waktu fardu kalau dia tak ingat. Bila waktu putus darah, kalau dia ingat, waktu putus darah tu dia dah mandi. Hak lain wuduk dia macam tadi kita bahas. Hak ni jangan pula kita semabul dengan tu. Yang mana? Perbahasan mu'tadah mu'tadah apa itu? Mu'tadah mumaizah. Mu'tadah yang ada adat muntazim dulu tu. Yang dia kata kena mandi lepas 3 hari, lepas 5 hari mandi lagi. Tu disibih saja. Shibih mutahayyirah saja sebab dia terlupa ratib dia. Itu ya. Dia tak lupa adat, dia lupa ratib. Lain. Dia tak lupa adat, dia tahu adat dia 3, 5, 7. Cuma tak tahu 3, 5, 7 ke? 7, 5, 3 ke? 5, 7, 3 ke? Itu yang dia kena ihtiyat situ tu. Ihtiyat dia cara lain. Ihtiyat ni lah cara lain. Tu. Okey. Sini kalau mutahayyirah pun tak apa. Ini bab haid mutahayyirah. Mutahayyirah pada bukan tempat mutahayyirah. Tak kena tu. Habis, ada lagi? Ada lagi ke? Ke tak ada? Faham lah kau no? Faham lah ke? Habis. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok malam insyaAllah ta'ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.